Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi ya kepada sahabat-sahabat di mana juga anda berada. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu sekali lagi ya setelah melakukan saraman dan juga sarapan ringan. Biasalah sarapan ringan iaitu apricot dengan teh lemon ya. Dengan ni pagi ni breakfast 2 biji telur. Okay, so harap begitu juga anda dah breakfast, dah jam 9 lebih. Okey, izinkan saya pada hari ini ya untuk berkongsi sesuatu yang saya ada terbaca daripada meja psikologi ataupun pakar psikologi ya. Dan di mana ada poin-poin yang beliau sentuh tu ada kaitan juga dengan apa yang saya pernah keluarkan dalam saya punya iaitu saya punya video ataupun saya punya YouTube satu ketika dahulu. Alright, so hari ini saya kongsi, saya tambahkan sedikit dan amat penting sebenarnya, amat penting. Baik, keadaan bermulanya wabak ini iaitu tahun 2019 daripada Wuhan, China, ya. Dan pada awal 2020 memasuki ke Malaysia yang tak seberapa sangat, tak begitu ketara, tetapi ia mula dah merebak tanpa dapat dikawal. Ya. Kita bukan nak salahkan siapa ya kerana Malaysia belum ada pengalaman lagi tentang menghadapi wabak ini ya. So dia dah mula merebak 2020 tidak banyak sangat kematian, tetapi bila penghujung 2020 lebih lagi pada tahun ini 2021 ya, kematian demi kematian hingga menyebabkan ratusan kematian pada dalam satu hari ya. Bukan hanya COVID tetapi dia ada kaitan dengan penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, COVID makin meningkat, disatukan ya. Dan salam takziahlah kepada waris-waris yang telah kehilangan ya mereka yang tersayang dalam waktu dan musim COVID ini. Ya, boleh katakan setiap hari kita mendengar ya, saya pun wife pun dapat menerima berita tentang kematian ini, boleh katakan hari-hari. Apakah daya kita terpaksa menerima hakikatnya. Baik, dan pekerja dibuang, ya, diberhentikan, potongan gaji, maka berlakunya masalah keluarga, kereta tak dapat dibayar, ya, rumah tak dapat dibayar, ya, syarikat-syarikat SME, syarikat kecil terpaksa dihentikan pekerja mereka, operasi mereka dan akhirnya tekanan. Dan akhirnya tekanan berlaku ke sana kemari dan sebagainya, dan ini berlaku di mana-mana saja hingga menyebabkan kalau kita dengar berita kalau kita dapat berita sepenuhnya bahawa kematian bunuh diri itu memang agak ketara sekarang. Bukan pada kaum Cina, India, tapi malah Melayu pun ada yang bunuh diri. Inilah yang berlaku sebenarnya. Okey. So pagi ini saya berkongsi sesuatu yang boleh kita kawalkan diri kita ni supaya kita tidaklah terjebak sangat dengan perkara-perkara begini. Baik, yang pertama, kalau boleh kita elakkan mendengar ataupun isolate ourselves daripada mendapat berita-berita yang keterlaluan. Ya, kerana kita dah dengar tentang COVID ni di mass media, di TV, di WhatsApp, di Facebook, dah keterlaluan dah. Selama dekat 2 tahun ini otak kita dah dipenuhi dengan tak ada lain berita iaitu virus iaitu COVID. So we don't have to jam our head sebenarnya. Kita tak perlu ya kita rosakkan minda kita ni dengan tambahan-tambahan yang tak sepatutnya. Ya. Ini untuk menguntungkan kita lah. Kalau kita masukkan, kita jam, tak ada benda lain yang kita fikir bermakna benda ni mengantui diri kita setiap hari. Waktu tidur pun kita mimpi pasal COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan menghantar berita-berita yang tak sahih. Keterlaluan pada orang lain asbab mungkin penerima tak kuat mentaliti dia. Kita mungkin boleh terima, ya, anda boleh terima, anda boleh faham, ya, tetapi bagaimana juga orang yang kekuatan minda dia tak sekuat seperti anda akan menerima, ya. Lagi dia ada mental depression, mental depression, stres akan berlaku kalau kita ambil copy paste terus hantar kepada mereka, ya. Dan ini yang banyak kadang tekanan-tekanan berlaku. Okey, seterusnya jangan korek additional info daripada internet, ya, kerana akan mengganggu minda anda lagi. Baik, kita dah cukup dah informasi. Dah cukup informasi kita dapat secara lokal, domestik. Why should we go for internet for overseas punya info yang
Mungkin ada kebenaran, mungkin yang sahih, mungkin yang tak sahih, ya. Tetapi kita tak perlulah, ya. Kerana bukan kerja kita. Kita are not frontliner, ya. Kita duduk di rumah. Dah lah kita orang Selangor terutama sekali, orang Selangor KL ni dah betapa, ya, parti geni dah dalam beberapa bulan duduk di rumah sehingga tak tahu apa nak buat lagi, ya. Seperti ibarat dikurung, dipenjarakan akibat daripada wabak ini disemarakkan oleh pekerja-pekerja kilang dan akhirnya komuniti yang menerima akibatnya, ya. Baik, KKM dah maklumkan angka termasuk kematian. Ini kita tahulah, termasuk kematian. Tak perlu kita besar-besarkan, ya, kematian tu setiap hari. Kita dah tahu dah. Macam semalam 220 kematian berlaku. Dan kita dah faham dah kematiannya akan berlaku tiap-tiap hari. Kerana hospital penuh dengan ICU, ya, penuh dengan mereka yang tahap 4, tahap 5 COVID ini. Dan bila dah masuk sampai ICU itu, kita serah pada Allah Ta'ala sebenarnya, ya. So kematian, jangan kita jadikan angka kematian ni ataupun data kematian ni macam kita main bola lah, macam kita main kriket lah. Oh, berapa hari ni kematian, besok berapa kematian, kita keseronok lah. It's something like scoring goal. Tidak, ya. So let it be. Jangan kita kecak-kacirkan diri kita dengan angka-angka ini sebenarnya. Elakkan, ya, elakkan perkara ni. Baik, seterusnya yang kita perlu lakukan setiap hari, bukan hanya jaga SOP di luar saja jika dapat, SOP di rumah, iaitu kebersihan nak kita jaga. Kalau keluar rumah pakai double face, pakai shield, tak mengapa, ya. Pakai shield, basuh balik terus, kita basuh tangan, basuh muka, mandi terus satu badan. Baju tu kita masukkan dalam washing machine, ya. Kita bersih, kita ketepikan, ya. So kita cuba amalkan ni setiap hari. Begitu juga the whole family lah. Kalau you love your family, setiap amalan ini mesti dilakukan oleh setiap ahli keluarga. Mandi, minum yang sihat-sihat, ya, minum sebenarnya banyak, tak ada masalah. Saya dah sentuh dalam saya punya nutrition lagi tu, saya dah sentuh dalam saya punya video, ya. Pagi apa nak makan, apricot lah, buah-buahan lah, go for good food, nutrition dan sebagainya, ya. Lemon ada, buah-buahan ada, sayur ada, banyakkan, dan makan makanan yang sihat. Okay. Dan dalam keadaan kita terkurung di dalam rumah, seperti ibarat dipenjarakan, ya, kita tak boleh ikut perasaan kemurungan dan sebagainya. Kita hidupkan diri kita ini dengan ahli keluarga, ya, bermain game, ya, bermain game. Game ni banyak, bukan hanya laptop. Kita ada Uno, kita ada poker, kita ada Saidina, ya. Okey, kita mulakan. Begitu kita ceriakan, kita lively lah. Make yourself, make your family a lively family, a very positive family, not negative family lah, kemurungan. Seolah-olah kita menanti ketibaan wabak ini. Tidak. Okey. Dan apa salahnya? Karaoke melalak sekejap. Karaoke. Dah lepas karaoke, dah bawa lagu nasyid pun boleh, selawat pun boleh, ya, meditasi pun boleh selepas lepas solat, zikrullah, buat senaman, ya. Bukan workout kan, kita onkan TV, kita tengok daripada TV, download, lepas tu kita buat workout, ya, muzik yang agak lively sikit. Kita boleh buat tepuk-tepuk yang telah saya kongsikan satu ketika dahulu, ya. Kita boleh buat tai chi, kita boleh buat meditasi, kita boleh buat senaman dangdut, senaman pocong-pocong di rumah, ajak anak, ajak isteri buat sama sekali. Dan akhir sekali, ya, mengapa saya suka tengok movie-movie ataupun action ataupun movie yang ada kaitan dengan lawak, dengan humor, ya, seperti Sepatu, ya, Bocil dan sebagainya. Kerana bila kita ketawa, kita lawak, ya, salah satu daripadanya adalah awet muda. Yang kedua, kita tenangkan kita punya brain. Kita tenangkan kita punya fikiran kita ni. Okey, kita dapat mengawal. Okey. Seterusnya, jika dapat mood positif, kerana ini pasti membantu mengekalkan sistem imun. Be positif. Kerana saya pernah keluarkan video positif imun sistem, macam mana nak imunkan sistem kita ni, part 1, part 2, part 3, saya tak tahulah, ada yang tengok, ada yang tak tengok. Kadang-kadang kita dapat video yang tak menyeronokkan, kita lebih kurang sajalah. Tetapi saya dah terang, agak-agak panjang, ya, sebenarnya sebab saya buat 1, 2, 3.
Kerana kalau kita ingat balik kembali kepada tahun 2020, KKM telah menyebutkan bahawa banyak kematian ini disebabkan sistem imun tak kuat. Lemah, orang tu ada kencing manis, orang tu ada darah tinggi, ada penyakit-penyakit yang kronik, ya, imun sistem dia down, maka dia mudah, ya, dengan mudah wabak ini, lebih lagi macam sekarang Delta menyerang, masuk ke dalam kita sistem paru-paru, dia berlonggok kat sana, kita sukar nak bernafas. Maka itu kita kena stay positif. Kerana kalau kita perhatilah, bila seorang tu ada darah tinggi, ada kenciman, dia penyakit-penyakit yang kronik, lepas tu dia asyik makan ubat, lepas tu dia agak kemurungan, dia agak relax, dia tak buat senaman, dia tak happy, dia tak lively. Perhatikan apa berlaku sebenarnya. Ya, bukan kita minta, tak, tetapi ini adalah kenyataan. Kita kena terima hakikat dia. Okay? So, yang paling penting bagi saya sebenarnya, yakin bahawa wabak ini akan terus reda. Dan insya-Allah sampai masa ia akan berakhir. Kerana apa jua yang berlaku akan ada kesudahan dia. Ya, kun fayakun. Kita serah, kita ikhtiar. Kita apa yang saya sentuh selama ini, apa yang saya sentuh pada hari ini juga sebenarnya sebagai ikhtiar. Build up sistem imun, be positif, ya, on the positive side. Lepas itu, walaupun kita terkurung di dalam rumah, fokus rancang apa yang perlu dilakukan sesudah wabak ini reda. Ya, dan kita cuba berbalik pada kehidupan yang normal walaupun tak dapat normal 100%, ya. Kemungkinan mulai sekarang kita keluar rumah dengan topeng, dengan mask untuk beberapa tahun akan datang, okey, why not, tak apa, kita ikut. Tetapi kita boleh buat perancangan untuk meneruskan kehidupan kita seharian. Alright, kerana banyak yang boleh katakan semua rakyat, ya, di Malaysia ini terjejas, ya, terpalit dengan apa yang berlaku dengan wabak ini sebenarnya. Daripada wabak ini, ya, dah tukar macam-macam sistem, dah tak ada normal macam dulu, ya. Tetapi sekarang kita kena plan juga, bersedia untuk dibuka laluan untuk kita boleh merentas negeri, merentas daerah, boleh berbalik kepada normal life macam kita buat penjagaan dulu, ya, buat terapi dan sebagainya. Kita perlukan buat perancangan pada sekarang. Fokus, be on the positive side. Okay, so hari ini dalam masa 12 minit saya berkongsi yang ini saja perkongsian saya pagi ini. InsyaAllah, ya, ada banyak lagi perkongsian yang saya boleh kongsi. Maka itu apabila melihat, mendengar dan menerima video saya ini, cuba dengar saya hingga habis, ya. Kerana saya tak suka merapu-rapu atau cakap sebarangan, tetapi saya go facts and figure pada point dia yang kita kena, kalau boleh, amalkanlah. Ini tu pulang pada tuan-tuan dan puan-puan, tu pulang pada anda semua. Right? So daripada major psikologi itu, pakar-pakar sakit jiwa, psikiatrik sebenarnya, memang setiap manusia, insan sekarang lah, di nama kita ni hamba Allah, ya, yang lemah, memang terjejas pemikiran kita, ya, kerana tekanan wabak ini sebenarnya. Kita kena terima hakikat. Okay, insyaAllah kita jumpa lain waktu, lain masa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.